Okay, Assalamualaikum kawan. Ni adalah pedang buaya berenang antik Melayu. Aku kata antik lah sebab pattern macam ni antara yang sudah jarang nak jumpa. Okay. Ini antara pedang Melayu yang digunakan oleh pada zaman era kurun ke 19 ataupun awal kurun ke 20 lah. Okay. Lihat daripada segi dia punya pemegang dia daripada dekat lah. Kalau bahasa Inggeris dia panggil sebagai armguard. Sebab dia punya penahan dia ni. Okay. Penahan dia ni untuk memudahkan untuk genggaman lah, supaya pedang tu tak terlucut daripada tangan secara mudah lah. Ini materialnya adalah material kayu. Okay. Kita dekat ni. Okay. Material adalah material kayu. Dia biasa kayu, tak tahu kayu apalah, tapi kayu ni agak baik jugalah sebab dia tak ada kesan kerosakan akibat lama tersimpan atau terbiar kan. Dia masih elok. Okay. Kalau kita tengok daripada dia punya alur hiasan yang dibuat pada pemegang ni, hulu dia ni tidak terjejas lah. Okay. Tapi kalau dari segi dia punya penahan ni, penahan besi dia ni, pada ni, armguard dia ni, ini tak pasti lah. Ini design dia jadi bila tak tahu, wallahualam. Okay. Okay, dekat. Okay, sini boleh. Cuma dia ni adalah buatan dia daripada besi. Dia bukan perak ke apa, tapi aku yakin dia besi sebab walaupun dia dah dibersihkan, karat tu muncul kan. So untuk menunjukkan bahawa ia adalah besi biasa, besi yang tebal lah, bukan besi sebatang. Jadi bahagian belakang ni diikat dengan macam skru lah. Alam, ni pun dah berkarat dah. Dah berkarat teruk. Okay. Sekarang kita lihat di bahagian pangkal dia. Pangkal dia, besi dia masih elok, bilah dia masih elok. Okay. Bilah dia tak terjejas apa-apa lah. Okay. Tengok secara dekat, bilah dia tak terjejas apa-apa. Cuma yang menarik dia sebab dia jenis bilah dia ni besi yang macam warna hijau, tak pasti pun besi ni apa, dia permukaan dia jenis macam licin tau. Ni dah cuci tau, aku dah cuci, dah hilang bersih ni perkara. Permukaan dia jenis licin. Dia jenis licin, dia bukan jenis besi yang kasar. Dia tak sama macam besi pedang Jepun yang aku pernah tunjuk dalam video-video terdahulu kan. Dia tak ada kesan korosi apa semua. Dia masih elok walaupun dah lama tak terjaga, terbiar macam tu je. Okay. Cuma di bahagian pangkal tu ada sedikit karat degil. Okay. Karat degil. Satu yang menarik dia sebab dia ada lorekan kalimah la ilaha illallah. Ni lam alif, alif lam, alif lam alif, lepas tu alif lam 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 ha. Dia perkataan yang sini hilang. Ini Muhammad Rasulullah lah, sebab kesan karat tu kan. Ini karat memang agak teruk jugalah. Dia dah makan permukaan bilah di bahagian tengah ni lah. Okay, bahagian dia ni okey. Kita tengok ni bahagian antara bahagian tengah. Okey. Dengan
dengan mata, dua mata untuk bahagian hujung pedang lah. So di sini dia dah makan dah karat. Okay. So dia dah hilang perkataan kalimah tu. Okay. Yang ni dia punya bahagian bahagian mata hujung lah. So bahagian mata hujung dia ni dia ada dua mata tu. Ada mata di atas dan juga mata di bawah. So bermulanya mata ni tu dia bermula daripada bahagian sini. Ni mata bawah dia bermula dari sini. Dia bukan daripada pangkal sangat lah. Dia ada lebih kurang dalam 2 ruas jari aku ni. Okay. Dia baru bermula mata dia lah. So mata dia tajam sampailah ke hujung. Lepas tu daripada sini, okay, dia bermula dari sini sampailah ke hujung. Agaknya bentuk dia ni lah, bentuk macam seolah-olah bentuk macam apa, buaya, kepala buaya kan, kepala buaya timbul. Mungkin itu sebab mungkin tu muncul nama buat pedang buaya berenang kot. Wallahualam, tak tahulah. Tapi kalau kita tengok secara imbas, mata kat sini seolah-olah macam bentuk kepala buaya kan, yang tengah duduk mungkin dalam posisi berenang dalam air lah. Ini kepala dia, ni kepala dia, mata dia kat situ kan. Ni dia punya mulut yang panjang sampai hujung. Lebih kurang tu lah, mungkin kat situ lah konsep nama bilah buaya berenang tu. Inilah dia kot, ini bahagian ni. Okey, kita tengok bahagian lain pula. Ni bahagian hujung dia ni, bahagian pucuk bilah dia dah agak teruk agak akibat kesan karat dan menyebabkan telah berlaku korosi lah. Dia telah dimakan oleh kakisan. Ni kakisan yang menyebabkan berlekuk-lekuk lah bahagian ni. Dia dah hilang ketajaman dia. Ketajaman asli ni, maksudnya ketajaman mata bilah tu dah tak ada. Tapi ketajaman disebabkan lekuk-lekuk ni ada lah. Ini kalau tercucuk, terunus pun boleh tembus lagi sebenarnya, walaupun dia tak tajam lah kan. Tapi disebabkan kesan lekuk-lekuk kakisan ini menyebabkan dia menjadi tajam lah. So walaupun dia antik, tapi dia masih dikategorikan senjata yang agak berbahaya. Tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan ataupun tak diletakkan tempat yang betul lah. Ni boleh dianggap senjata juga, dan dia berbahaya kepada kanak-kanak lah kan. Kita tak boleh membiarkan, walaupun ni adalah senjata antik, dah lama tak digunakan pakaian. Okey, di hujung ni boleh nampak teruk sikit dia punya karat. Okey, tengok sebelah mata sebelah dia. Okey, pun sama juga. Okey, kesan dia agak teruk. Okey, dia telah menyebabkan permukaan bilah yang asal tu dah terkopek daripada besi. So, dia macam ni. So kita boleh nampak dia dah menembusi lapisan yang cuma dia tidak merosakkan, dia tidak meruntuhkan bilah lah sebenarnya. Dia masih kuat. Dia tak, cuma kalau dia kena dalam keadaan tekanan yang sangat kuat, dia besar kemungkinan boleh patah lah. Kalau digunakan ataupun dia beri tekanan dengan pada pokok ataupun batu ataupun kayu, dia boleh menyebabkan bahagian hujung ni patah. Ni bahagian bilah yang sebelah lagi lah. So keadaan ni sama dengan bilah bahagian yang sebelum ni. So dia rosak di bahagian ni. Okey. Cuma dia ada sebelah bahagian bilah ni dia tidak ada kalimah lah, macam di sebelah sini kan. Yang ni dia ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So sini tak ada, dia kosong. Okey, kosong sampailah ke pangkal. Okey. So, kalau kita tengok cara nak pegang ni macam ni. Ni begini lah. Ini grip dia. Mungkin orang punya asal tu badan lebih besar sikit daripada aku lah. So genggaman dia mungkin penuh lah. Okay. So yang ni antik. Antik dia bukan antik yang dah era-era kurun ke-18 tidak. Ini adalah pedang buaya berenang era kurun ke-19, iaitu penghujung kurun ke-19. Penghujung tu mungkin antara 1880-an, 1890-an,
ataupun dia awal kurun ke-20. Awal kurun ke-20 tu antara 1900 sampai tahun 1920-an. So dia dah jejak usia lebih daripada 100 tahun lah. Begini lah. Boleh. Bentuk dia ni aku ada jumpa, tengok hampir sama, mirip dengan pedang buaya berenang kurun ke-19 di Museum Sejarah dan Budaya di UPM, Universiti Putra Malaysia. So lebih kurang lah kot era dia ni. So dia, itu yang aku berani kata ini adalah kategori pedang antik lah. So hampir sama, mirip. Mungkin ada bahagian-bahagian berbeza dari segi bentuknya, mata dia, jenis besi dia memang mirip. So aku boleh kata dia adalah pedang buaya berenang antik. Ini adalah sekadar perkongsian koleksi peribadi. Okey, sekian, terima kasih.